Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana wa yassir alaina, iftah alaina futuhal 'arifin wa waffiqna tawfiqas salihin. Bi rahmatin minka ya arhamar rahimin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ba'da. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab koleksi kisah ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak Rasul mulia, umat mulia dan akhlak mulia. Pagi ini kita akan tengok satu tajuk dan satu kisah di kalangan para ulama silam dahulu, tarbiyah diri dengan sifat redha. Kita nak tengok satu kisah cerita tentang satu orang ulama hadis, bukan setakat alim hadis, dia ni alim hadis dan ahli fiqh di Madinah di kalangan para tabi'in. Jadi tabi'in ni maka yang sempat berjumpa dengan sahabat, dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Maka kita sebut golongan ini adalah golongan tabi'in. Dia tak sempat tengok Nabi, tak sempat hidup sezaman dengan Nabi. Dia sempat hidup sezaman dengan sahabat, sempat bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Maka golongan ini kita sebut sebagai golongan tabi'in. Siapa dia tuan-tuan? Sahabat tabi'in yang bernama Urwah. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, anak kepada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma. Ayah dia ni sahabat Nabi SAW dan termasuk di kalangan al-mubashshiruna bil jannah, al-asharatu al-mubashshiruna bil jannah. Zubair bin Al-Awwam termasuk di kalangan 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk ke dalam syurga. Ini confirm dah ni. Siapa yang beri jaminan? Nabi SAW. Bila jaminan itu datang daripada Nabi, maknanya jaminan itu datang daripada Allah. Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Jadi anak kepada Zubair bin Awam ini namanya Urwah. Satu orang anak lelaki daripada pasangan sahabat Nabi SAW yang sangat terkenal, Zubair bin Al-Awwam. Zubair ni dia kahwin dengan siapa? Kita nak tengok silsilah keturunan dia. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan isterinya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ialah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi kahwin dengan Aisyah binti Abu Bakar. Nampak tak? Tu nak bagi nampak tu dia punya hubungan tadi. Jadi Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu dia kahwin dengan Asma binti Abu Bakar.
Maka sejak daripada kecil lagi Zubair ini, Allah SWT, Urwah ini, dia tinggal serumah dengan adik ibunya, iaitulah Aisyah. Rupanya Asma binti Abu Bakar adalah kakak kepada Aisyah. Aisyah ni adik. Aisyah adalah adik kepada Asma bintu Abu Bakar. Baik. Jadi waktu kecil Urwah ni dia selalu dia tinggal di rumah adik kepada ibunya, iaitu Aisyah binti Abu Bakar, isteri kesayangan baginda Nabi SAW. Maka daripada beliaulah, yakni daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bila tinggal serumah dengan adik kepada ibunya, yakni Aisyah, bila duduk di rumah itu, beliau menimba ilmu hadis. Tuan-tuan, di kalangan para sahabiah, ini sahabat dan sahabiah, sahabiah yang alim, yang faqih adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan antara sahabiah yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila duduk dengan Aisyah, Urwah ni belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu apa lagi, faraid, dan pelbagai ilmu yang lain dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehinggalah ketika beliau dewasa, Urwah ni waktu dia besar, dia diperakui oleh para ulama. Waktu zaman tu dia tergolong di kalangan disebut sebagai fuqaha us-sab'ah al-Madinah fil Madinah. 7 orang ahli fiqh yang alim di kalangan ahli Madinah. Ada 7 orang. Antaranya ialah Urwah bin Zubair. Siapakah al-fuqaha us-sab'ah ahli fiqh yang alim, yang faqih? 7 orang di kalangan tabi'in di Madinah. Yang pertama namanya Sa'id bin Musayyab. Yang kedua Urwah bin Zubair. Ini yang kita baca ni, Urwah bin Zubair. Yang ketiga Al-Qasim bin Muhammad. Yang ketiga, yang keempat Kharijah bin Zaid bin Thabit. Yang kelima Abu Bakar bin Abdul Rahman. Yang keenam Sulaiman bin Yasar. Dan yang ketujuh ialah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Yang ni kalau kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka ini adalah orang yang faqih, yang disebut sebagai fuqaha us-sab'ah, yang mana menjadi rujukan pada zaman itu di Madinah. Kalau sebut 7 orang ni, maka ni alim, faqih. Apa-apa permasalahan berkaitan dengan fiqh, orang Madinah akan rujuk kepada 7 orang ni. Dan Urwah bin Zubair, Az-Zubair, dia meninggal dunia pada tahun 94 Hijrah. Pada tahun 94 Hijrah. Kita nak tengok satu kisah yang berlaku kepada Urwah bin Zubair. Tajuk kita berkaitan dengan tarbiyah diri dengan redha. Macam mana apa yang berlaku dalam kehidupan dia dan kehidupan kita semua, yang Allah Ta'ala takdirkan, kita kena redha. Ada benda yang kadang kita rasa tak suka, tak seronok, tapi mungkin itu yang Allah Ta'ala nak didik tarbiyah kita, dan itu lebih baik. Itu yang terbaik untuk diri kita. Ada benda yang kita suka, yang kita seronok, tapi Allah Ta'ala tahu benda tu tak sesuai untuk kita. Kita tarbiyah diri untuk redha. Satu hari Urwah bin Zubair, dia diundang oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik untuk datang ke istananya di Syam. Dalam perjalanan, di tengah jalan, Urwah bin Az-Zubair dia merasakan sesuatu yang terjadi di kaki dia. Dia rasa macam ada sesuatu di kaki. Tak lama kemudian, dia perasan yang kaki dia tadi, di kaki dia ada bisul. Tahu tak bisul? Ada bisul di kaki dia. Dan bisul tadi pecah dan menjadi luka. Pecah dan luka.
Bila tiba di Syam, Khalid bin Walid, dia sebagai satu orang khalifah, dia panggil satu orang tabib lah, panggil doktor lah, untuk periksa luka tersebut yang ada di kaki Urwah bin Az-Zubair. Bila tabib tadi datang, tabib tadi menyimpulkan bahawa luka itu merupakan satu infeksi dan dia bahaya. Jika tidak segera dihentikan, dia akan merebak seluruh badan dia punya luka tadi. Jadi waktu tu satu-satunya cara untuk nak menghentikan penyebaran infeksi itu adalah dengan cara potong kaki. Oh, ini cerita macam mana tuan-tuan sekalian ni? Sebab luka tadi bahaya. Kalau tak potong, bahaya. Tabib tadi kata, Urwah, kamu kena potong kaki. Inilah satu-satu cara untuk nak menyelamatkan. Bila tabib dia kata Urwah kena potong kaki, dia, apa perasaan dia? Takkan dia kata, apa pula nak kena potong kaki? Potong orang tangan. Memang tak lah potong tangan, sakit dekat kaki. Kan? Jadi dia setuju. Dia tak kata dia, tak boleh lah, aku kaki ni nak pakai, nak jalan nanti. Dia tak cakap banyak. Bila Urwah setuju, tabib kata kaki ni kena potong, dan tabib menjarakan agar dia meminum ubat bius. Tu tahu waktu tu dah ada ubat bius waktu tu. Nak potong kaki. Nak potong kaki. Minum tu bukan dicucuk, calit, sapu kan. Minum ubat bius. Kan? Sebelum operasi dilaksanakan. Untuk apa? Untuk tahan sakit lah. Sebab ubat bius ni nak tahan sakit lah. Tapi Urwah ni betul lah, dia tak mahu bius ke apa ke, aku tak mahu. Nak potong, potong terus. Tu dia tuan-tuan. Macam kita boleh macam tu. Ni doktor kata nak potong waktu tu guna gaji lah kot. Tuan-tuan nak potong guna apa lagi? Kan nak potong kaki, tak mahu guna bius. Dan dia ingin berada dalam keadaan sedar sehingga dapat mengingati Allah meskipun mengalami kepedihan yang sangat menyiksakan ketika itu. Ni nak potong kaki. Tabib tadi buat apa tuan-tuan? Tabib tadi pun ambil ke gaji tuan-tuan. Kita tengok gaji lari terus. Dia ambil gaji. Tabib tadi memotong kakinya dengan gergaji. Dan sementara Urwah bin Zubair dengan penuh kesabaran menyaksikan hal itu tanpa mengeluarkan suara kesakitan. Kita dengar ni betul ke Ustaz cerita ni? Tuan-tuan, ni buku ni ulama tulis. Nanti kita akan tengok sebut rujukan kisah kitab ini disebut dalam kitab mana. Lagi tuan-tuan dengar, biar betul apa potong kaki tak berubat bius. Tuan-tuan. Dan bila dah potong kaki tanpa menggunakan ubat bius, dia tahan kesakitan. Dalam masa yang sama, anak kepada Urwah bin Zubair yang ikut sama dalam perjalanan tadi pun Allah Ta'ala uji dia pula. Anak dia mengalami sebuah kemalangan. Tengah duk menunggang Allahumma salli ala Muhammad. Zaman tu tak ada kereta lah tuan-tuan. Motor tak ada, kereta tak ada. Bila dalam perjalanan dia mengalami kemalangan. Kemalangan apa? Datang seekor keldai menendang dia hingga mati. Tu dia. Keldai ni pun nak cari pasal dengan orang. Pergi tendang anak Urwah ni, anak Urwah pun meninggal. Dia dah kena potong kaki, anak kena tendang dengan keldai, syahid habis itu. Allah Ta'ala uji dia. Apa yang berlaku? Dia berdoa. Apabila Urwah mendengar akan berita yang sedih ini, beliau tidak memberikan sebarang komen ketika dalam perjalanan pulang ke Madinah. Urwah dia berdoa pada Allah. Dengan kata-katanya dia kata, Ya Allah, Engkau memberiku 7 orang anak. Urwah ni dia dikurniakan 7 orang anak. Jika Engkau mengambil seorang, Engkau masih meninggalkan 6 yang lain. Engkau memberiku 4 anggota, yakni 2 tangan 2 kaki. Jika Engkau mengambil salah satunya, Engkau masih meninggalkan 3 yang lainnya kepadaku.
Kalau kata kaki tak ada satu, ada lagi 3. Ada tangan 2, kaki 1. Jadi tuan-tuan sekalian, kita lihat bagaimana tokoh ulama tabi'in yang hebat, yang besar ini masih dapat menemukan alasan untuk memuji Allah. Berdoa. Kalau kita ni kata macam-macam lah 3 tu, kan? Walaupun dalam musibah yang sangat memilukan hati. Dan kisah ini tuan-tuan, ini rujukannya. Kisah ini kita dapat lihat di dalam kitab Wafayat Al-A'yan karya Ibnu Al-Qillikin nama dia. Dan buku anak muridnya yang bernama Imam Al-Zahabi. Ini juga ulama imam yang hebat, yang besar, yang bertajuk Siyarul A'lamun Nubala. Ini rujukannya tuan-tuan sekalian. Kisah ini disebut di dalam kitab ini. Baik. Kita nak tengok sifat redha ni. Apa maksud bila sebut redha ni, apa maksud tuan-tuan sekalian? Tidak banyak orang yang dapat menjaga fikiran positif, apatah lagi bersyukur kepada Allah ketika musibah datang dalam hidup dia, datang dalam kehidupan dia. Hanya orang yang telah redha kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat melakukan perkara ini. Kalau tak redha, tak boleh buat macam ni, kan? Kita kata, ada cara lain kot, tak kena potong kaki ni. Ada cara lain, pergi jumpa doktor ni, tabib ni tak boleh pakai, jumpa je kena potong kaki. Kalau kita macam tu, kan? Jadi dia redha apa yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan. Al-Imam Abdul Karim bin Hawazin Al-Khurashi yang meninggal pada tahun 465 Hijrah, dia kata, orang yang redha kepada Allah ialah orang yang tidak pernah menentang segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud orang yang redha. Dan sikap redha ini adalah ketentuan Allah yang disasari oleh keyakinan teguh terhadap sifat-sifat Allah, seperti Maha Pengasih Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang Ar-Rahim, dan Tuhan Maha Bijaksana Al-Hakim, dan Tuhan Maha Mengetahui, itulah Al-Alim. Dan beliau yakin bahawa ketentuan Allah Ta'ala itu jauh lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan dengan pengetahuan semua hambanya. Maka justru itu Allah Ta'ala lebih mengetahui sesuatu yang baik ataupun yang buruk untuk hambanya. Itu tuan-tuan. Jadi dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, Allah Ta'ala menentukan sesuatu yang terbaik untuk hamba-hambanya, walaupun kadang kita rasa pahit, perit untuk ditelan. Tuan-tuan, kita balik rujuk kepada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat 216 Quran kata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini jadi motivasi kepada kita. Quran kata, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Dan Quran kata, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu itu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ada benda yang kita rasa kadang kita benci, tak suka, tapi Allah Ta'ala tahu itulah yang terbaik untuk diri kita. Walaupun kita rasa tak suka, tak seronok, tapi itulah yang terbaik untuk diri kita. Dan ada benda yang kita suka, yang kita minat, yang kita rasa selesa, tapi Allah Ta'ala tahu benda tu tak baik untuk diri kita, bahkan boleh membawa keburukan kepada kita. Kan? Kita suka dekat satu orang tu lah, Allah Ta'ala tahu bahawa jodoh kita ni bukan dengan si dia itulah. Kan? Walaupun kita suka macam mana pun, ada jodoh yang terbaik. Sebagai contoh, walaupun hak tu kita suka, tapi lah kali Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala bagi yang lebih baik. Mungkin yang kita suka itu tak baik untuk diri kita, bukan jodoh kita, tak sesuai untuk diri kita. Mungkin nanti kalau kahwin dengan dia, mungkin boleh jadi dapat suami yang suka pukul, tak ambil tanggungjawab dan sebagainya. Boleh jadi ada keburukan yang berlaku, Allah Ta'ala gantikan dengan orang yang lebih baik. Maknanya kita kena redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sana ada bisikan iblis. Yang perlu kita tahu. Perlu difahami bahawa sikap ini bukanlah Allahumma shalli ala Muhammad menganjurkan sifat malas berusaha dan berserah diri sepenuhnya kepada nasib, dan ia merupakan
bisikan iblis untuk menyesatkan akal fikiran manusia. Dalam satu kisah, Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud meriwayatkan daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri, suatu hari iblis dia bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai anak Maryam, bukankah musibah tidak akan menimpamu kecuali dengan ketentuan Allah? Ini kata iblis. Jawab Nabi Isa, dia kata, benar wahai musuh Allah. Iblis kata lagi, kalau begitu, cubalah engkau naik di puncak bukit, puncak gunung, lalu lemparkanlah dirimu dari atasnya. Lihat, adakah engkau mati ataupun tidak. Ini cadangan iblis. Naik atas bukit, suruh lemparkan diri, terjun ke bawah. Nak tengok hidup ke mati. Cadangan iblis. Nabi Isa menjawab, wahai musuh Allah, sesungguhnya Tuhan boleh menguji hambanya, tetapi hamba itu tidak boleh menguji Tuhannya, kata Nabi Isa alaihi salam. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Tazkiratul Hufaz menceritakan ucapan seorang tabi'in yang bernama Mutarrif ibnu Syikir. Seseorang tidak boleh naik ke atas bukit lalu melemparkan dirinya sendiri dan berkata, ini telah ditakdirkan oleh Allah, akan tetapi dia seharusnya sentiasa berusaha dan berhati-hati. Kena sentiasa berusaha dan hati-hati. Jika selepas itu dia tetap ditimpa musibah, dia meyakini bahawa itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada maqam ridha, memberikan pesanan yang sangat jelas bahawa tugasan hamba, tugasan kita semua manusia adalah kita hanya merancang. Kita hanya merancang dan berusaha dengan sekuat tenaga yang mungkin, manakala hasil dan natijahnya itu diserah sepenuhnya kepada ketentuan Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa yang akan terjadi hasil daripada perancangan kita, daripada usaha kita itu. Apakah natijahnya, berlaku tak, terjadi ataupun tidak, kita tak pasti. Jadi kita hanya disuruh untuk merancang dan juga berusaha. Selebihnya kita tawakal pada Allah. Kita tawakal pada Allah. Jika itu adalah yang hasil yang baik, maka dia akan bersyukur. Bersyukur atas anugerah Allah Ta'ala. Jika hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dia, maka dia tidak pernah berputus asa. Sebaliknya dia yakin bahawa ketentuan itu lebih baik untuknya, kerana ia ada hikmah yang besar di sebalik musibah tersebut. Baik. Tetapi sebelum masuk syurga, atas dunia ni ada syurga dunia, disebut sebagai syurga dunia. Yang syurga betul lah kita tak nampak. Ini disebut syurga ini, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ni kita tak nampak, mata tak boleh lihat, telinga tak boleh mendengar, apa hak terlintahlah hati kita tak boleh nak gambar. Bayangkan macam mana syurga itu. Khayal boleh lah, oh syurga macam ni cantik, tapi cantik kita nak bandingkan dengan atas dunia dengan syurga tak sama, kan? Apa hak berlaku dalam syurga hari ni kita tak boleh nak dengar. Apa yang ada dalam syurga kita tak boleh nampak dengan mata kepala hari ni. Kita khayal, oh syurga macam ni, kut kita lah, tapi tak sama macam apa yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga dunia. Dia kata semua musibah dan kemalangan tentunya memang menyakitkan, namun tidak ada musibah yang lebih pahit dan menyakitkan daripada musibah yang menembuskan ke dalam hati manusia. Musibah sekecil mana sekalipun, jika ditanggapi dengan hati yang dengan panik dan memberontak, maka musibah itu akan menjadi besar, sehingga terlalu berat untuk kita nak tanggungnya, untuk kita nak bawa musibah tadi. Semakin dia meratapi kemalangan tersebut, maka semakin sukar untuk dia keluar daripadanya. Kisah satu orang tabi'in yang bernama Maimun bin Mahran. Dia pernah berkata, seorang yang tidak redha dengan ketentuan Allah, maka tidak ada penawar yang dapat mengubati kebodohannya. Sebaliknya musibah
sebesar mana sekalipun jika dihadapi dengan ketabahan dan lapang dada, maka ia akan larut di dalam keluasan hati itu, ibarat setitis air kencing yang dituang ke dalam lautan luas untuk merosakkan kesuciannya itu, maka titisan najis itu tentu sahaja tidak dapat mengeruhkan lautan tersebut, malahan ia akan larut di dalam keluasan air lautan yang suci dan menyucikan. Maka apabila hati kita berserah kepada ketentuan Allah, maka mata hati dan fikiran akan dapat dengan jenis melihat jalan keluar daripada kesulitan yang dialami. Tuan-tuan sekalian, jadi kita redha. Nak cerita tentang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Warda bima qasama Allahu lak. Nabi sebut redalah dengan apa yang Allah Ta'ala bahagi-bahagikan kepada kamu. Nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling kuat ibadah, manusia yang paling kuat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, musibah ni kadang-kadang dia boleh berubah menjadi manis, rasa manis bagi orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Walaupun di pandangan kita apa, mana ada musibah yang seronok, bala ujian yang seronok, semua menyedihkan, sakit dan sebagainya, itu musibah. Tapi ada orang bila ditimpa musibah ni, dia rasa seronok dengan musibah ujian itu. Tuan-tuan kena ingat, ada orang yang dengan sebab musibah ujian itu dia dapat masuk syurga. Dia sabar, dia sabar dan redha. Ada orang yang dengan ujian musibah ini dia mendapat kebaikan yang banyak. Ada orang yang dengan musibah ujian ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya, dengan syarat dia sabar dan juga redha. Apabila redha tertanam dalam hati, musibah akan terasa manis. Itu kaedah dia. Bila ada dalam hati kita ni perasaan redha, apa saja ujian, musibah yang kita alami, kita redha, maka akan rasa manis. Abu Bakar bin Tahir berkata, redha adalah mengusir kebencian dalam hati sehingga menggembirakan, sehingga kegembiraan dan kebahagiaan sahaja yang dapat di dalamnya. Satu orang abidah, abid, satu orang lelaki yang beribadah. Kalau abidah, satu orang perempuan yang beribadah yang terkenal. Siapa nama? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni, satu hari orang pernah tanya dia, bilakah seorang itu telah mencapai maqam redha? Hari kita sembang bicara berkaitan dengan sifat redha. Ditanya kepada Rabi'atul Adawiyah, bilakah satu orang itu telah mencapai maqam redha? Apa dia kata? Dia kata, apabila bergembira dengan musibah yang menimpanya seperti mana dia bergembira dengan nikmat-nikmat yang diterimanya. Itu maqam redha yang tinggi. Maka ucapan Rabi'atul Adawiyah ini, tuan sekalian, Allahumma shalli Muhammad, agak mustahil untuk dilakukan oleh orang seperti kita lah. Orang-orang seperti kita, saya dan kita semua. Namun hal ini tidak sukar bagi hamba-hamba Allah yang telah menanam keimanan yang sempurna di dalam hatinya, seperti mana kisah Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya menceritakan bahawa ada satu orang melihat luka yang terdapat di kaki Imam Wasil bin Hibban, lalu berkata, setiap kali aku melihat luka ini, aku sangat kasihan kepada kamu. Maka Wasil bin Hibban yang telah mencapai maqam redha tadi, dia kata, sejak luka ini keluar di kakiku, aku selalu bersyukur. Ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan luka ini, kerana Allah Taala tidak menjadikan luka ini di dalam mataku. Nasib baik kena dekat kaki. Kalau kena dekat mata tak boleh lihat, kan? Kalau kena dekat mata tak boleh lihat. Jadi kena dekat kaki, dia kata. Pendek kata, orang yang memiliki sifat redha hati akan sentiasa merasakan kebahagiaan yang tidak terkira. Segala sesuatu yang ditemuinya di dunia ini akan dilihat begitu indah dan terasa begitu manis. Benar sekali lah sabda Nabi SAW. Tuan-tuan, amalkan, baca doa ni jangan tinggal. Ini bagus.
Nabi kita akan merasakan bahawa manisnya iman seorang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dalam riwayat yang disebut di dalam riwayat Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita, man qala raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Siapa yang kata aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, wajabat lahul jannah, wajib maka pasti baginya syurga. Tuan-tuan jangan tinggal, sebut baca doa ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Baca, sebut. Nabi kata wajabat lahul jannah, maka selayaknya, pasti, mana wajib, Nabi kata dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mustahil dengan sifat redha ini ia akan merasakan bahawa syurga dunia sebelum syurga akhirat. Kita tak sebut lagi tentang syurga akhirat, disebut cerita tentang syurga di dunia. Sebagaimana ucapan Imam Abdul Wahid bin Zaid, dia kata sikap redha ialah pintu menuju Allah yang terbesar dan juga dia adalah syurga dunia. Baik, kita nak tengok hamba Allah yang redha dan Allah Ta'ala redha kepadanya. Allah Ta'ala sentiasa memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan seperti mana kita memperlakukannya. Apabila satu orang hamba redha kepada Allah dengan semua ketentuannya, maka itu menjadi suatu petanda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah meridai, petanda Allah Taala telah meridai orang itu sebagai hambanya yang berbakti. Al-Imam Al-Arif Billah Abul Qasim Al-Qushairi yang wafat pada tahun 465 Hijrah, dia berkata di dalam kitab Ar-Risalah, ketahuilah seseorang hamba hampir tidak mungkin redha kepada ketentuan Allah melainkan setelah Allah redha kepadanya. Bila Allah Ta'ala redha kepada kita, seperti mana dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang di kalangan para sahabat Nabi SAW. Sebab itu bila kita sebut nama sahabat, ada lafaz at-taradi, redha, radhiyallahu anhu, itu kalau seorang. Ramai radhiyallahu ta'ala anhum, kalau perempuan radhiyallahu ta'ala anha. Ini sifat ini, redha ini, radhiya ni untuk sahabat tu sekalian. Kita betul, Ustaz, boleh tak nama saya, nak bagi nama saya Abu radhiyallahu ta'ala anhu? Bukan sahabat kan? Di lafaz ini radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala telah redha terhadap mereka, wa radu'an, dan juga mereka pun redha kepada Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, jika kita tidak meridai apa yang telah Allah Ta'ala tentukan pada diri kita, sama ada yang berkaitan dengan tubuh kita, keadaan orang tua, pasangan ataupun anak kita, sifat kerja kita dan sebagainya, atau perkara-perkara yang lain yang terdapat di dalam diri kita, maka itu petanda bahawa kita belum menjadi hamba Allah yang memperolehi keredaan daripadanya. Jadi kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang redha kepada semua takdir Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dengan segala amal ibadah yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita kongsikan pada pagi ini ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Wallahu taala alam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Radina billahi rabba wa bil islam dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah.
اللهم اجعلنا ممن يدخلون جنتك بغير حساب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.